Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah. Kita rafa' rasa syukur kepada Allah dengan kesempatan, ruang dan peluang untuk kita duduk dalam namanya majlis ilmu. Jadi sebelum kita teruskan dengan tajuk perbincangan kita insya-Allah pada hari ini, kita buka dulu majlis ilmu kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-munzal al-muqarrab minka yawm al-qiyamah. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin 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 ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah, sihat semua? Ibu puan muslimat, alhamdulillah. Sebelum tu ya, saya Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil. Ya, sebenarnya saya adalah pengganti kepada Ustazah Nurul Hidayah. Ya. Kalau dalam poster rasanya ibu puan muslimat dapat poster kan, gambar. Tu Ustazah Nurul Hidayah. Saya menggantikan beliau ya, kerana beliau ada urusan yang lain. Ya, jadi ala kulli hal, saya kenalkanlah juga diri sedikit insya-Allah ya, sebab saya dah masuk tempat orang kan, masuk rumah orang, kenalkan diri insya-Allah. Ya. Baik, nama saya Nur Hidayah Muhammad Kamil. Kalau sebelum ni orang kenal saya Da'i Hidayah. Ya, Da'i pendakwah milenial TV3 tempat ketiga tahun 2015. Satu batch dengan Da'i Hamidah. Ya, ketika tu Da'i Hamidah juara. Kemudian pada tahun 2019 saya menyertai pendakwah muslimah TV Al-Hijrah Anjuran Jabatan Agama Islam Selangor. Dan alhamdulillah ala kulli hal ketika itu saya dapat juara tahun 2019. Dan itulah sedikit untuk kita buat perkenalan ya, insya-Allah. Subhanallah. Ni dari TV3, ni daripada RTM. Ya. Subhanallah. Ya, kita bersiaran langsung juga ya, secara langsung. Ni di Facebook, yang ni di mana ni? Oh, ni untuk surau. Yang ni? Masjid. Oh, masjid. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Baik, jadi alhamdulillah ibu puan muslimat ya. Hari ini kita akan bincang berkaitan tentang fiqh ya, tentang fiqh ya, berkaitan tentang salat, hukum salat, berkaitan tentang salat jamak dan qasar. Jadi hari ini sebelum kita pergi lebih jauh insya-Allah ya, antara beberapa perkara yang kita nak sama-sama faham ya, sebelum kita pergi kepada tajuk-tajuk kita yang besar, ini di antaranya yang saya nak bagikan satu view pandangan dulu. Jadi tahulah nanti apa yang kita akan bincang ya, insya-Allah. Jadi pertama kita akan bincang berkaitan solat jamak itu sendiri. Ya, solat jamak, bagaimana keadaannya? Apa maksud solat jamak? Apa sebab yang boleh kita solat jamak? Ya, jenis solat jamak, kemudian syarat-syarat untuk melaksanakan solat jamak dan cara. Ya, pastilah kita kena ada praktikalnya, ya, cara kaedah. Jadi biar jelas. Itu baru solat jamak tu. Ya. Dan yang kedua kita akan bincang berkaitan solat qasar sahaja. Ya, maksud solat qasar, syarat yang bolehkan kita untuk memendek atau mengkosarkan salat,
Dan yang ketiga, bagaimana cara pelaksanaan solat qasar. Itu solat qasar yang kedua. Yang ketiga nanti barulah kita bincang solat jamak dan qasar. Kan. Solat jamak dan qasar yang kita akan tengok apa maksudnya dan seterusnya apa cara untuk pelaksanaannya. Dalam jamak dan qasar ni dia tidak adalah ada syarat, sebab syarat kita dah bincang atas tadi. Syarat sebab kita dah bincang atas. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, sebelum kita bincang lebih lanjut berkaitan tentang solat jamak itu sendiri, saya nak kita sama-sama tengok beberapa perkataan kalimah yang biasa kita sebut ni, tapi kadang-kadang kita confuse lagi. Antara yang pertama iaitu musafir. Kan? Kenapa kita nak tahu dulu maksud-maksud perkataan ni? Sebab nanti kita akan ulang-ulang ni. Kan ustazah ulang-ulang. Apa ni ustazah kan? Duk terbalik-terbalik. Yang pertama musafir. Musafir tu siapa? Iaitu seseorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi 2 marhalah. 2 marhalah dalam kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam kitab fiqh menyebutkan 2 marhalah itu lebih kurangnya 81 km. Ada setengah kitab kata 82, ada 85, kita ambil yang paling sikit tadilah 81 km. Jadi kalau perjalanan kita atas daripada 81 km, kita disebut sebagai musafir. Atas daripada 81 km dan ke atas, kita ini musafir. Maka apa kelebihannya nanti kita bincang. Ini pertama musafir. Yang kedua bermukim. Mukim ni apa? Sebab ini perkataan-perkataan yang saya akan guna nanti dalam perbincangan. Mukim. Mukim ni maksudnya kita menetap di sesuatu tempat lebih dari 3 hari. Kita duduk, kita ni musafir, keluar dari rumah kita, balik kampung contoh. Tapi balik kampung tu lebih daripada 3 hari. Kita dah tahu dah, nak balik kampung ni memang nak duduk seminggu, contoh 7 hari. Jadi itu mukim. Kita menetap di sesuatu tempat yang bukan tempat asal kita melebihi daripada 3 hari. Itu mukim Dan yang ketiga mastautin. Mastautin ni apa? Tempat tinggal kita sekarang. Walaupun kata ustazah makcik ni asal Kelantan, tapi rumah dah memang dekat sini Semenyih. Jadi mastautinnya di sinilah. Tempat kita di sinilah tempat tinggal asal, ataupun tempat tinggal yang mana kita tidurnya, rumah kita di sini. Jadi itu mastautin. Jadi subhanallah, nanti kita juga akan buat perkiraan. Sebab itu saya perlukan whiteboard untuk kira dengan jelas. Bila masa 3 hari itu dikira dengan macam mana? Kalau kita keluar sampai malam tempat tu, dikira 3 hari itu bagaimana? Ataupun dikira keluar siang, dikira nanti macam mana? Kita akan kira insya-Allah bagi lebih jelas. Itu antara perkiraan hari, kita akan bincang kemudian. Kemudian dalam bab jamak qasar dan jamak qasar. Ini kita akan tengok Antara pertama dulu kita lihat adalah berkaitan tentang jamak. Bila sebut tentang jamak, gerak. Solat jamak adalah menghimpunkan 2 waktu solat fardu. Jamak menghimpunkan 2 waktu solat fardu. Baik. Ada 4 solat fardu yang boleh kita jamakkan, yang boleh berpasangan. Subuh tidak boleh. Ini kena maklum subuh ni dia tunggal, dia seorang-seorang. Jadi jangan nak jamakkan dia dengan yang lain, tidak. Subuh ni kita tinggalkan dia memang seorang-seorang. Yang ada pasangan untuk jamak, kita himpunkan solat pertama dengan solat kedua. Yang pertamanya adalah pasangan zuhur dan asar. Zuhur 4 rakaat dihimpunkan dengan asar 4 rakaat. Ini kita kena jelas dulu. Kemudian pasangan yang kedua adalah maghrib dan isya. Maghrib 3 rakaat, kemudian dihimpunkan dengan isya 4 rakaat. Ini kita baru bincang jamak belum qasar lagi, baru jamak.
Jadi bila sebutkan tentang itu, dah jelas-jelas terang-terang itu sahaja 4 solat yang boleh kita pasangkan. Jangan pula kita duk pasang, terus pasang Zuhur ke Isyak, boleh ke tidak? Tidak, tak boleh. Jangan melangkau, jangan langkau tinggi sangat, jauh sangat. Tidak, tak boleh sama sekali. Pasangan itu hanya itu. Nanti kemudian kita baru bincang bagaimana jamak taqdim dan jamak takhir. Jamak yang kita nak mulakan atau jamak yang kita nak akhirkan, kita akan catat nanti di whiteboard, insya-Allah. Baik. Itu antara kita sebut tentang pengertian maksud solat jamak. Semula solat jamak tadi apa? Kata kuncinya menghimpunkan dua waktu solat dalam satu waktu. Yang kita akan solat pada satu waktu, tapi himpunkan 2 solat. Dalam keadaan kita solat 4 rakaat. 4 rakaat untuk Zuhur, 4 rakaat untuk Asar. Baik. Kemudian kita tengok pula kepada sebab. Apa sebab yang membolehkan untuk kita solat jamak? Apa sebab yang membolehkan kita solat jamak? Situasi, keadaan yang boleh kita solat jamak. Sebab itu dalam antara kitab-kitab fiqh ada menyebutkan tentang sebab situasi-situasi ini. Antaranya kita lihat bagaimana disebutkan oleh antaranya Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i dalam Safwah Al-Zubayd, yang menyebutkan fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtirahu hamdun wa Nawawi. Maksudnya fi maradin, tentang bila kita nak buat jamak ni adalah bila contoh situasi kita dalam keadaan marad ataupun sakit. Jamak dia jangan confuse ada kata ustazah jamak ni kena musafir je ke? Tidak. Untuk salat jamak dia ada sebab-sebab yang lebih luas berbanding dengan qasar. Jamak dia ada sebab yang luas. Contoh, dia ada penyakit. Penyakit apa contoh? Kencing tak lawas sebagai contoh. Benda-benda yang kita tak boleh nak kawal ni. Ataupun ada darah istihadah. Darah istihadah kita tahu itu darah penyakit yang kena solat. Darah menurut kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, darah yang selepas 15 hari itu keluar lagi darah. Itu bukan digelar darah haid, darah penyakit yang perlu untuk kita solat. Mandi wajib solat, mandi hadas solat. Dan dalam ketika itu katalah dalam keadaan yang darah ni banyak sangat, keluar hadas darah banyak, darah penyakit, maka apa? Boleh diharuskan untuk menjamakkan 2 solat. Sebab apa? Sebab dia nak cuci tadi, nak terus solat. Takut dia tunggu darah tadi makin banyak. Contoh, ini dalam bab sakit, kencing tak lawas ataupun darah yang keluar. Ataupun ala kulli hal penyakit-penyakit yang lain. Dan kita tengok pula apa yang disebutkan, antara lain adalah keuzuran ataupun masyaqqah ataupun sekiranya terdapat kesukaran. Dipanjangkan lagi oleh kata ulama ini, diharuskan untuk kita himpunkan 2 solat dalam satu waktu bila ada kesukaran, kepayahan yang berlaku. Contoh kesukaran dia apa? Katalah antara lain kita musafir ini. Musafir, berjalan jauh, sukar untuk dapatkan tempat solat dan sebagainya. Takut dalam keadaan tertentu kita terlepas solat, maka jamakkan itu lebih baik, menghimpunkan. Itu pertama. Ataupun yang kedua, dalam kitab ini mengatakan tanah berlumpur. Dalam kita boleh erti kata dalam Malaysia ni contoh banjir lah katalah ada bencana-bencana alam, banjir dan sebagainya yang kita tidak boleh kawal benda-benda tersebut. Di sini baru-baru ni banjir ke tidak? Tak Alhamdulillah. Ada setengah tempat Kajang banjir kan. Jadi dalam keadaan tertentu, kalau kita rasa baik air ni baru naik sikit ni, kita takut akan datang ataupun sekejap lagi air lagi naik. Jadi kita waktu inilah contoh Zuhur. Kita takut petang nanti ni air makin naik, ni waktu Asar. Jadi waktu tu kita boleh untuk menjamakkan, menghimpunkan terus Asar ke dalam Zuhur. Bagaimana cara dia nanti kita bincang. Jadi jelas itu antara kesukaran, kepayahan yang kita rasa dah tak boleh nak kawal. Dalam kitab disebutkan dihujahkan angin kuat. Ini apa yang Nabi pernah buat. Angin kuat, ada hujan, ribut dan sebagainya. Disarankan untuk
solat jamak. Tapi kita tengok dalam keadaan situasi konteks masa, ya, contohlah kalau hujan ribut sebagainya, tak apa kan, kita ada tempat yang orang kata selesa, yang selamat kan. Contoh rumah pun kita boleh rasa kalau hujan kat luar lebat dan sebagainya, kita duduk rumah tu pun rasa selesa kan. Zaman dulu rumahnya bertiang kan, ataupun beratapkan atap-atap daripada daun-daun kan, daun-daun tamar dan sebagainya. Jadi kalau kita kata angin tiup kuat tu, rumah tu boleh gegar. Jadi kerisauan, kebimbangan itulah maksudnya, ya. Tapi kita dalam konteks masa ni, rumah kita tengoklah, kadang-kadang hujan kat luar, dalam tak berkesan, nak kata macam tu sekali. Jadi dalam konteks ini diambil kira, ya. Ataupun dalam kata yang lain, ya, dalam konteks semasa kita ambil orang yang bekerja sebagai frontliner. Sekarang kan ada yang bekerja sebagai doktor, mungkin ada yang bekerja sebagai jururawat, sebagai mungkin nurse. Dalam konteks-konteks ini, mereka mendahulukan pekerjaan, ya, untuk menyelamatkan nyawa dalam keadaan darurat sebegini, maka menjamakkan solat juga dibenar dan diharuskan. Sebab tengah menguruskan pesakit, maka ketika itu nak jaga waktu solat juga, maka bimbang nanti pesakit lagi ramai lagi, tak ada masa, maka bergilir-gilir dan solatlah dalam keadaan jamak juga dibenarkan. Cumanya ulama kata jangan sehingga merasakan solat jamak itu seperti kebiasaan. Ya, apa maksud kebiasaan? Dah biasa sangat dia ni buat solat jamak, ya, benda sikit pun dia jamak. Tidak, ya, pastikan sebab tadi adalah sebab yang betul-betul mendatangkan kesukaran dan kesusahan kepada diri kita. Contoh lain, ya, boleh. Ya, sorry. Pesakit yang bius, okey, yes. Antara lain lah, pesakit yang kena bius sebagai contoh, dia tahu jam berapa dia kena bius sebagai contoh. Katalah doktor kata baik petang pukul 4 dia kena bius sebagai contoh. Jadi dia dah tahu jadual skedul tadi, so dalam waktu zuhur dia boleh terus niat untuk menjamakkan tadi solat asar ke dalam zuhur, boleh. Ataupun ala kulli hal yang sebaliknya pula, ya, sebagai contoh, pagi ni kita nak bius dah ni, ya, pagi dia nak bius, jadi zuhur tadi dia tak sempat lah, jadi dia boleh terus menjamakkan kepada asar, ya. Ala kulli hal sebegitu, ya, jamak kepada takhir. Maka ada syarat lah, nanti kita tengok kalau nak jamak takhir, jamak di hujung waktu, macam mana keadaan dia, kita tengok nanti syarat dia. Baik, ya. Dalam yang konteks yang tadi puan tadi tanya, pesakit yang dibius, itu termasuk dalam konteks sakit, ya, pesakit dan penyakit. Baik. Alhamdulillah. Ya, kita tengok, ya. Antara lain kita lihat, ya, bagaimana dalil antaranya. Ya, ini kita lihat, ya, bagaimana disebutkan dalam kitab, macam-macam, pelbagai antaranya, ya, Fatwa Al-Mu'asirah, ya, daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi juga menyebutkan tentang hukum menjamakkan salat dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang kita tidak boleh nak kawal, di luar daripada kawalan kita. Ini kita bincang tentang solat jamak. Maka kita jelas solat jamak tadi maksudnya menghimpunkan dua waktu solat dalam satu waktu. Kemudian sebab-sebabnya tadi kita dah tengok kan, selain daripada musafir, dia boleh jadi penyakit, boleh jadi bencana alam, boleh jadi juga contoh kan, kita balik kampung, ni biasa kan, cuti-cuti public holiday je balik kampung kan, balik kampung traffic jam. Tapi ala kulli hal dekat Malaysia ni kita tengok banyak R&R kan. Jadi ulama kata apa, ataupun majlis fatwa mengatakan apa, cari dulu, usaha dulu untuk cari tempat solat. Ya, kalau kita tahu dah dapat jangka, baik kita balik ni jam, jadi kita dah tahu mana R&R yang mungkin akan kita berhenti terlebih dahulu untuk solat. Itu lebih baik. Tapi katalah tidak boleh kita elak kan, dalam perjalanan memang stuck ni, ya, tak boleh nak pergi R&R pun tak lepas, stuck dekat atas highway. Jadi macam mana? Ini kita akan bincang juga, ya. Sama ada katalah, ya, dalam keadaan solat jamak musafir dia berbeza, jamak qasar musafir dia berbeza dengan keadaan yang kita bincang tadi, solat jamak yang dalam keadaan bencana alam, solat jamak dalam keadaan yang kita kata tadi kerana penyakit dan pesakit, ya. Jadi solat, kalau kita kata jamak dan qasar, dia kena ada
satu kata kuncinya yang penting adalah musafir. Sebab qasar tadi hanya dibenarkan untuk orang yang bermusafir, diberikan keringanan, atau dalam kata arti lain rukhsah, keringanan. Jadi itu nanti kita bincang dalam bab qasar insya-Allah. Baik, dalam antara solat jamak jenisnya ada dua. Ini pun kita sedia maklum. Solat jamak yang pertama adalah jamak taqdim. Jamak taqdim. Ya. Solat jamak yang pertama adalah jamak taqdim. Solat jamak yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir. Jamak taqdim adalah bila mana kita menghimpunkan dua waktu solat dan kita melakukan pada waktu yang pertama. Kalau waktu pertama tu contoh dia apa? Zuhur dengan asar, waktu mana yang kita nak jamak taqdim ni? Waktu zuhur, ya. Baik. Kalau waktu asar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Maghrib dengan isyak, mana satu yang kita nak jamak taqdim? Waktu maghrib. Ya, jadi kalau waktu maghrib, solat dulu maghrib 3 rakaat, kemudian baru kita susuli dengan solat isyak 4 rakaat pada waktu maghrib. Ya, nanti kita akan bincang cara macam mana untuk solat ni kemudian, sebab kita nak tengok syarat dulu. Baik. Dan kita lihat syarat untuk solat jamak taqdim dan jamak takhir. Ya, jamak taqdim dan jamak takhir ada syarat-syaratnya. Ya, kalau laju mohon maklum pada saya, takut kadang-kadang terlaju. Ya, ada yang mungkin tak faham. Ya, kata ustazah perlahan sikit, tak ada masalah. Ya, baik, kita lihat syarat untuk jamak taqdim. Yang pertama adalah kedua-dua solat mestilah mengikut tertib, dan yang utama bila jamak taqdim adalah mendahului dengan solat yang pada waktu tersebut. Kan, jadi bila kita tahu baik pukul 1.35 sebagai contoh, ini waktu zuhur, maka pada waktu zuhur kita solat zuhur 4 rakaat, kemudian disusuli dengan solat asar 4 rakaat. Ya, maka ikut pada waktu yang itu dulu. Baik. Kemudian yang kedua, niat jamak dilakukan dalam solat yang pertama. Solat jamak itu tadi kena niatkan pada waktu yang pertama. Maksudnya apa? Waktu zuhur, niat tadi untuk solat jamak himpunkan zuhur dan asar tadi kena dibuat pada awal tadilah, waktu zuhur tadi. Ada berbeza dengan takhir. Kalau jamak takhir, contoh kan, kita dah tahu dah ini maghrib ke isyak, kita nak solat isyak. Jadi waktu maghrib tu kita kena niat, aku nak himpunkan maghrib ini untuk isyak. Niat begitu je. Jadi nanti isyak kita akan bawa solat tadi. Beza dengan kalau jamak taqdim, kita solat pada waktu tadi, ya, pada awal. Baik. Kemudian jamak taqdim berturut-turut, ya. Berturut-turut antara solat pertama dan solat kedua. Berturut-turut antara solat pertama dan kedua maksudnya apa? Bila kata kita solat jamak 4 rakaat tadi zuhur, kemudian nak ke asar, berturut-turut. Selang waktunya ulama kata jangan terlalu lama, melainkan lepas habis 4 tadi kita terkentut. Terkentut. Jadi boleh tak nak berhenti ambil wuduk ni? Boleh, ya, boleh. Ya, melainkan dalam keadaan tertentu begitu. Habis 4 rakaat nak naik balik terkentut, pergi ambil wuduk, solat sambung yang 4 balik tadi untuk asar. Boleh. Cumanya jangan kita dah 4 zuhur, kita duduk berjalan, sempat makan, tengok TV, itu tidak. Ya, jangan ada selang waktu yang terlalu lama untuk menghimpunkan 2 solat tadi. Ya, jelas. Baik. Dan yang seterusnya, ya, bila kita tengok pada jamak takhir, ya, pada jamak takhir, niat takhir pada solat pertama pada waktu kedua adalah ketika masuk waktu solat pertama. Tengok ini yang kita sebut tadi, ya. Jadi kita dah tahu dah, baik solat ini kita nak himpunkan pada akhir waktu kedua. Jadi maghrib tu kita dah letak niat siap-siap. Niat ni kat mana? Ya, niat ni cukuplah dalam hati, ya. Ni maghrib akan aku himpunkan bersama dengan isyak nanti pada jamak takhir. Itu sebagai isyarat. Ya, kita nak menghimpunkan yang solat tadi kita tak buat ni, kita nak syaratkan sebagai himpunkan di akhir waktu atau waktu yang kedua nanti. Baik.
Ini antara kita sebut tentang solat jamak, ya, solat jamak. Baik ya. Kita lihat pula antara nak tulislah ni ya. Boleh ke? Dah berwayar-wayar dah ni ya. Boleh, dah panjang. Panjang ke pendek tu? Sangkut. Okay, terima kasih. Panjang ya, tak ada masalah insya-Allah. Baik ya, secara asasnya beginilah ya, bila kita bincang solat jamak dan qasar, ada 3 ya. Okay, solat jamak tadi apa? Himpunkan ya. Menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. Ya, qasar kita tengok perbezaannya, memendekkan. Menghimpunkan 2 waktu solat dalam satu waktu ya, memendekkan solat. Sebab itu bila menghimpunkan 2 solat, pasangan dia ada 4 solat yang boleh dipasangkan. Ini kita bincang dah tadi ya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Bila memendekkan solat yang boleh dipendekkan ini hanya solatnya 4 rakaat sahaja. Ya, solatnya 4 rakaat sahaja yang baru boleh pendek, jadi memendekkan solat kepada 2 rakaat. Kepada. Jadi apa solatnya 4 rakaat tu? 4 nak jadi 2. Zuhur, Asar dan Isya. Jadi maghrib macam mana? Kalau kita nak buat qasar jamak, maghrib tetap 3 rakaat, isyak jadi 2. Ya, ini baru kita bincang solat jamak dan qasar, menghimpunkan dan memendekkan. Ya, dia himpun plus pendek. Ya, menghimpunkan dan memendekkan. Menghimpunkan 2 waktu solat dan memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2. Jadi kita tahu tadi pasangan dia, yang pertama adalah Zuhur, Asar. Jadi dia akan jadi 2 plus 2, 2 plus 2. Kalau yang kedua adalah Maghrib, Isya. Dia akan jadi 3 plus 2, 3 dan 2. Baik, ini secara asasnya ya, memendekkan solat jamak, menghimpunkan. Dan kita kena tahu solat jamak dia ada sebab yang banyak kan tadi kan, sebab yang luas ya, sebab yang pelbagai. Solat qasar, kita boleh solat qasar ni ketika bila je? Bila kita adalah musafir. Musafir pun ada syarat, ada apa orang kata, syarat-syarat yang dia ini musafir yang boleh dia untuk solat qasar. Nanti kita bincang musafir apa syarat dia. Baik, kemudian yang ketiga solat jamak dan qasar. Bila tadi kita bincang pertama solat jamak ni boleh kita buat kalau kita bukan musafir pun. Boleh kita buat. Tapi bila pasangannya jamak dan qasar, kita kena ingat qasar untuk musafir. Jadi bila nak buat dua rakaat tadi ya, 2 rakaat untuk Zuhur, 2 rakaat untuk Asar, kita mesti untuk jamak dan qasar ini adalah bila kita musafir sahaja.
Ya, jadi contoh tadi kita dah bincang, pesakit nak kena bius sebagai contoh. Boleh tak ustazah nak jamak qasar? Dia hanya layak dan boleh untuk jamak sahaja, bukan untuk qasar. Jelas ya? Qasar adalah bila dia musafir. Baik, musafir pun tadi ada syarat. Musafir yang pertama apa? Kena jarak perjalanan yang jauh 2 marhalah. 2 marhalah sama dengan 81 km. Kemudian syarat yang kedua, perjalanan bukan tujuan kerana maksiat. Bukan untuk maksiat. Ya. Bila tujuan dia sebab ya, sehingga kan ulama kata contohlah orang yang memandu lori. Memandu lori tu dia bawa arak dekat lori. Walaupun perjalanannya sampai 100 km, 200 km sekalipun, dia tidak layak untuk dapat qasar ini, ya. Maka dia kena buat apa? Adakah dia tak perlu solat sebab dia bawa arak? Tidak, solatlah tamam, ya. Janganlah sebab dah bawa arak tu dosa dah. Yang meninggalkan solat tambah pula dosa. Ya, jadi sebab itu kena tengok bila dalam keadaan itu kena solat secara tamam, sempurna, ya, sempurna. Dan ulama kata apa lagi? Untuk musafir ni dia kena tahu tujuan tempat dia, ataupun kena tahu mana tempat dia. Jangan bukan merayau-rayau, ya, merayau. Merayau ni maksud dia apa? Bang, hari ni kita nak pergi mana? Entahlah, kita ikut je lah. Tiba-tiba sampai Kelantan. Contoh merayau-rayau. Kita kena tahu tujuan. Jadi bila musafir niat, sekarang hari ni ataupun esok nak pergi perjalanan jauh, nak pergi ke Kelantan, nak pergi ke Terengganu, ya, walaupun tengok nanti kita buat perkiraan hari macam mana yang 3 hari tadi tu, walaupun tak tidur, walaupun tak tidur maksudnya apa? Walaupun tidak duduk di situ, ya, musafir ni adalah namanya perjalanan jauh kan. Jadi kalau kita tak menetap, walaupun kita kata 3 hari tadi yang kita bincangkan, kita masih layak untuk mendapat kelebihan ataupun kita kata untuk mengerjakan jamak qasar ini. Jelas ya, walaupun tidak tidur. Contohlah perjalanan ya, balik hari. Pergi mana? Pergi Melaka je pun, tapi perjalanannya sebab lebih 81 km. Ya, malam tu turun balik sini. Jadi sebab perjalanannya lebih 81 km, kita layak untuk dapat jamak dan qasar. Ya, mungkin ada pun persoalan, ustazah macam mana sekarang ni kita kata jamak qasar itu perjalanan yang jauh, tapi bila naik kapal terbang kan, contoh kita nak pergi Kelantan, kalau naik kereta paling-paling 6 jam lah tu paling laju, ya, 6-7 jam lah paling laju. Tapi kalau naik kapal terbang kadang-kadang 1 jam setengah sampai dah, ya, 1 jam setengah. 1 jam setengah tu adakah layak untuk kita dapat kelebihan jamak dan qasar? Layak ke tidak? Ulama kata masih boleh. Ya, kenderaan itu hanyalah kita kata kemudahan untuk kita. Ya, jadi terpulang untuk kita kalau kita rasa untuk melakukan jamak dan qasar, sila dalam perjalanan tadi kan. Sampai airport solat, ya, ataupun sebagainya. Sebab kita kata waktu pendek kan, 1 jam setengah, kadang-kadang sampai tu belum waktu solat pun lagi. Contoh, ya. Jadi ala kulli hal macam kita sebut, ya, kena tahu, niatkan, ya. Katalah kita nak musafir tadi, niatlah. Okey, kita nak menetap di sesuatu tempat ini 3 hari 3 malam, maka kita ini musafir, maka kita akan dapat untuk kelebihan jamak dan qasar. Katalah kita nak balik kampung contoh tadi kan, kita tahu dah ustazah nak balik ni, kita balik ni 4 hari 5 hari, macam mana? Boleh tak jamak qasar? Boleh ke tidak? Sebab kita kata tadi kita ni musafir, menetap, tapi menetap dah tahu dah nak menetap 4 hari 5 hari, boleh tak nak jamak qasar? Ya, kita kena solat secara tamam, sempurna. Ya, kena solat secara sempurna bila mana kita tahu, balik raya ni bang, saya nak balik rumah mak saya 7 hari, nak balik 5 hari. 5 hari tu nanti kita kira macam mana dikira 5 hari itu, maka kita tidak layak dah untuk mendapat solat jamak qasar. Ya, kena jelas ni. Yang ini kadang-kadang orang silap faham kan, mentang-mentang dia musafir, dia balik je kampung dia solat jamak qasar, balik je kampung solat jamak qasar, sedangkan dia kena kira hari tu. Ini yang Imam Asy-Syafi'i ajar kita nanti kejap lagi, ya. Kita tengok baik. Ini secara ringkasan perbandingan ketiga-tiga situasi. Jelas ya? Nanti kita tengok macam mana pula kaedah untuk solat dan niat sekali. Baik, ni.
Baik, ni jamak sebab dia tadi banyak kerana orang tu bersakit ataupun dia kerja dan sebagainya. Ataupun kalau kat Kajang ni kita tak tahu, saya tak tahulah macam mana situasinya. Mungkin ada tak jam, traffic jam ada ke tidak? Ada juga bukan kat KL je, sebab orang kerja KL pun duduk Kajang contoh kan. Jadi dalam keadaan traffic jam pun boleh tak untuk jamak? Sekiranya kita risau bila kita sampai rumah, waktu solat tadi terlepas contoh, katalah tapi mana ada orang balik waktu Zuhur? Ada ke orang balik waktu Zuhur? Tak ada kot ya. Paling-paling Maghrib ke Isyak kan? Maghrib ke Isyak. Jadi ala kulli hal dia ada dua pilihan lah. Sama ada kita, kita kata tadi kita nak jamak sebab takut jam, takut sebab dah kebiasaan. Oh, kalau kita balik keluar macam ni, sampai rumah waktu begini, kita dah tahu kebiasaan kita kan. Keluar pukul 7 ni sampai rumah pukul 9 contoh. Kebiasaan. Jadi kita boleh melakukan solat jamak ketika itu. Sekiranya kita bimbang waktu maghrib tadi kita terlepas. Ataupun pilihan yang kedua, kalau kita kata dalam perjalanan tu ada stesen minyak, ada R&R, tak jamak pun tak apa. Berhenti untuk solat maghrib terlebih dahulu, itu pun lebih baik. Jadi kalau nak solat maghrib tadi, solat secara tamam lah. 3 rakaat sahaja, balik nanti baru sambung solat Isyak. Jadi tak payah untuk jamak, takhir. Sebab tadi dia kata risau maghrib terlepas, jadi dia balik dulu, dia kata jamaklah kat rumah. Tapi lebih baik, sebab kita ni macam-macam kan, ada kemudahan, ada R&R, ada stesen minyak dan sebagainya, maka solatlah terlebih dahulu. Ataupun solat siap-siap dekat office, kan, katalah pukul 7 nak gerak balik contoh, lewatkan sikit sampai 7.30, solat dulu baru gerak. Itu pun antara pilihan lain untuk kita nak jaga waktu solat tadi. Jelas? Ataupun kita bagi situasi macam-macam ni, sebab macam-macam pernah berlaku ni kan. Katalah tengah memandu azan kan, solat maghrib. Kita tahu maghrib ni antara waktu yang paling singkat masanya, singkat, azan maghrib. Lepas tu kemudian traffic jam ni, tengok alamak lagi 5 minit nak Isyak ni contoh. Baik, bagaimana keadaan tersebut? Bagaimana? Nak 5 minit lagi nak Isyak ni, nak singgah mana-mana tak jumpa, R&R jauh dan mungkin sebagainya, traffic jam start, sebab selalunya kemalangan kereta kan yang akan menyebabkan jam yang tak bergerak begini. Jadi macam mana caranya adalah dengan menggantikan solat tadi, bila balik terus gantikan dulu, solat dulu maghrib dengan solat qadha atau ganti solat, barulah kita solat dengan Isyak. Sekiranya kalau kita kata tadi dalam keadaan tertentu, genting tadi, yang kita tak boleh nak pergi ke mana-mana, sebagai contoh. Jelas? Boleh, sila. Okey, nak jamak takhir. Baik. Kalau dalam situasi tadi, contoh tadi kan jam, traffic jam. Boleh juga. Boleh juga kalau kata tadi jam, traffic jam dalam keadaan kemalangan, kita tahu dah 5 minit lagi ni nak Isyak ni. Baik, kita niatlah tadi. Sebab tadi kita kata apa? Untuk jamak takdim, niat pada awal tadi. Jamak takhir, niat juga pada waktu maghrib. Aku nak menghimpunkan pada Isyak. Tak ada masalah. Jamak tidak ada masalah. Sebab kita tak buat qasar. Jamak tidak ada masalah. Sebab apa? Benda ni kita bukan melakukan setiap hari kan. Sebab tu tadi ulama kata apa? Ulama fiqh kata jangan sehingga perkara ini kita buat dah jadi kebiasaan, rutin. Hari-hari pun kita buat jamak. Tidak. Kalau sekiranya tidak ada dah orang kata peluang ataupun ruang yang lain, maka itu tidak ada masalah. Jelas Baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada apa-apa lagi kita tertinggal untuk perkara-perkara ini? Solat jamak, kita dah bincangkan sebabnya, musafir, syaratnya, qasar, jamak qasar. Baik. Kita lihat untuk jamak taqdim. Jamak takhir. Baik. Jamak taqdim ni dia boleh jadi 2 lah. Jamak takhir pun boleh jadi 2. Jamak taqdim, jamak takhir, ataupun kita combine teruskan jamak qasar taqdim dengan jamak yang kita jamak himpun dan pendekkan. Boleh. Jadi jamak taqdim, zuhur 4, asar 4,
Maghrib 3, Isya 4. Okey, ini pada jamak taqdim. Ini pada jamak qasar, jamak ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik. Ini pun kita dah bincang tadi syarat dia. Baik, kita tengok antaranya niat. Ya. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Laju sangat ke? Okey semua? Ya, okey. Ya, boleh nampak perbezaan insya-Allah. Baik. Kita lihat dulu antaranya solat jamak taqdim. Okey, sebab bila kita dah bincang empat Adam kat sini. Okey, kita ambil kat sini ya. Baik, niat. Nanti kita tinggal tukar je. Tukar usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ila baik. Okey, ni yang pertama, kita nanti tukar-tukar saja waktunya. Baik. Apa perbezaan di antara ini kita kata jamak taqdim. Nanti jamak ta'khir. Baik, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin. 4 kan? Kena niat 4 rakaat lah. Ya, sebab ini jamak dulu, belum kita bincang qasar lagi. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ila al-'asri. Ya. Majmu'an ila al-'asri, zuhur 4 rakaat yang dihimpunkan ke atas asar. Jamak taqdim lillahi ta'ala, ya. Dihimpunkan pada awal waktu kerana Allah Ta'ala. Kalau kita nak tukar pula, contoh tadi ni zuhur ke asar. Zuhur ke asar. Solat yang seterusnya yang kedua macam mana pula niatnya? Usalli fardul asri 4 raka'atin majmu'an ilahil zuhri. Tukar waktu kan? Fardul asri kat sini zuhur ilahi, ya. Ini kena tukar. Ilaihi, ila asri jama'at taqdim lillahi ta'ala. Ya, jadi kita tukar waktu nanti, ya, sama ada ini asar pula, ni zuhur pula. Ini ilaihi ataupun ila. Baik. Ya, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an, ya, majmu'an ini ain. Ya, ilahil asri jama' taqdim lillahi ta'ala, sahaja aku salat fardhu zuhur 4 rakaat dihimpunkan ke atasnya asar, jama' taqdim kerana Allah Ta'ala. Kita tukar pula, usalli fardhu asri 4 raka'atin majmu'an ila zuhri jam'a taqdim lillahi ta'ala, sahaja aku salat fardu asar 4 rakaat dihimpunkan ke atas zuhur jam'a taqdim kerana Allah Ta'ala. Ya, tukar. Jadi apa perbezaan kat sini? Apa perbezaan dia? Apa perbezaan dia? Oh, kerut tu.
ya, berkerut kepala, ya. Jadi dalam kita kata konteks ni senang je sebenarnya kan. Sebab ini kita kekalkan 4 rakaat tadi kan, sebab jamak, ya. Kita sebut jamak taqdim sebab awal waktu, ya. Ilaihi atau ila, ini ilaihi kita gunakan pada waktu yang pertama lah, ya. Sama ada waktu zuhur yang pertama tadi ataupun waktu maghrib yang pertama untuk jamak taqdim. Ila untuk yang daripadanya, pasangannya, ya, untuk pasangannya. Baik, ini untuk niat jamak taqdim. Kalau jamak takhir kita tukar di bahagian sini, ya. Jamak takhir kita tukar sebagai contoh, ya. Ni nak salin ke apa? Kalau nak salin saya kena tulis cantik sikit. Nak salin ke apa? Nak salin. Nak salin, eh? Okey. Kita padam semua, ya. Ya, kalau saya selalu kan saya tak bawa ni, kalau tak kita pancar je kan, ya, senang terus semua, tak payah tulis satu-satu. Ya, pancarkan terus, tak perlu tulis. Okey, tak apa. Okey, pertama kita bagi settle jamak taqdim, ya. Sini zuhur, asar. Okey, jadi zuhur. Okey, kita buat satu-satu, insya-Allah. Tapi kita buat ni, nanti tukar-tukar je. Baik, ini untuk zuhur, ya. Jamak taqdim, jadi maksudnya kita akan solat pada waktu zuhur. Contoh kita kata ambil pukul 1.35 PM. Jadi waktu solat kita ini, ya, jadi kita niat dulu usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihi al-'asri jamak taqdim lillahi ta'ala. Jadi lepas habis 4 rakaat kita sambung terus kepada asar, ya, dengan niat yang sama, cuma kita ada tukar sikit. Baik, sekarang nampak jelas perbezaannya? Nampak jelas perbezaan? Ya. Jadi kalau kita kata kita buat jamak taqdim, ya, dalam waktu zuhur sekarang, contoh sekarang ni zuhur, azan zuhur, jamak taqdim. Jadi zuhur kita pada rakaat ataupun pada yang pertama, solat yang pertama, ya, niatkan usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihi asri, ya, jamak taqdim lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat dihimpunkan ke dalam asar jamak taqdim, ya, solat pada waktu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Habis saja kita solat,
Kan? Tahiyat, bagi salam pertama, salam kedua, apa kita perlu buat? Tadi kita kata kalau kentut batal solat, ambil uduk. Terus lepas ambil uduk terus pakai telekung dan sebagainya, berdiri balik dan niat untuk niat yang kedua, usalli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an ila zuhri jam ta'addim lillahi ta'ala. Solat macam biasa 4 rakaat sehingga habis tahiyat dan salam. Selesailah kita punya solat, maka asar nanti tidak perlu untuk kita solat balik. Ya, itu untuk jamak takdim. Ya, bagaimana pula untuk jamak takhir? Ya, kalau jamak takhir sebenarnya kan kita tukar daripada sudut begini je. Ya, usalli fardhu, kita tukar asri. Ya, usalli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an. Ya, 4 rakaat masih sama. Ya, kemudian kita akan ilaihi. Ha, dihimpunkan kepada ilaihi zuhri. Jam'a takhir, ya. Tukar je kalimah yang itu tadi. Apa kalimah yang kita kena tukar lagi adalah takhir. Ya, jadi ini antara kalimah-kalimah kita tukarlah. Ya, ini ya dengan yang ini. Ya. Jadi bila kita nak solat pula yang kedua pula, ini contoh asar. Ya, kita nak solat zuhur, jadi kita tukar balik, ini zuhri dan ini ila asri. Baik. Persoalannya saya nak tanya, bila kita nak buat jamak takhir, kita nak solat yang dulu tu, contohkan tadi kita kata zuhur dan asar, kita nak jamak takhir. Solat yang kita nak bangunkan dulu tadi, zuhur dulu ke asar dulu? Ya, dia boleh mana-mana pun sebenarnya, tapi ulama kata lebih afdal, lebih baik adalah zuhur dulu. Ya, mana-mana pun boleh. Contoh kata mana-mana tu bukanlah kata untuk tiba-tiba maghrib, tidak. Ya, contoh begini, kita tadi kata baik zuhur dan asar nak dihimpunkan pada jamak takhir. Pada waktu zuhur kita dah niat, aku nak himpunkan zuhur ini pada waktu asar nanti. Maka kita dah dengar kumandang azan asar, maka kita nak solat. Ya, maka bila solat tadi, ya, lebih afdal, lebih baik adalah dengan memulakan solat zuhur. Ya, solat zuhur tadi 4 rakaat, kalau kita qasar solat zuhur 2 rakaat, habis macam biasa salam, terus bangun, naik untuk kita solat asar 2 rakaat dan salam. Ya, baik. Baik, ini daripada sudut niat, ya, jamak takdim, jamak takhir. Ya. Kalau solat untuk qasar lagi senanglah, ya, qasar sahaja. Kalau qasar sahaja, usalli fardhu zuhri, ya, rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Ya, niat qasar dia pendek saja. Ya, qasar sahaja, usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala, sahaja aku salat fardhu zuhur dipendekkan kerana Allah Ta'ala. Ya, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ya, baik, jadi kita tengok pula pada contoh sebagai jamak dan qasar, ya. Kita tengok pada contoh jamak dan qasar, insya-Allah. Ya, kalau ada apa-apa persoalan lepas ni boleh tanya. Baik, alhamdulillah. Kita tengok pula jamak qasar zuhur asar. Ya, dua-dua yang kena buat pendek. Baik. Zuhur dan
baru kita kata nanti solat asar. Okey, dalam niat solat zuhur, tengok ya. Usalli fardhu zuhri qasran majmu'an. Qasran majmu'an ilaihi asri. Ya. Jam'a taqdim lillahi ta'ala. Ya, kita tengok pula contoh kedua asar. Usalli, ni masih lagi dalam jamak taqdim. Fardhu asfi rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri jama' ta'ala. Okey, salli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilahi al-'asri jama' taqdim lillahi ta'ala. Usalli fardhu al-'asri rak'ataini qasran majmu'an, pendek, himpun, ila zuhri jamak taqdim lillahi ta'ala. Ini bila kita buat waktu bila? Zuhur, sebab namanya jamak taqdim zuhur asar, jadi kita buat waktu zuhur. Ya. Jadi kalau kita nak tukar pula lah niatnya. Kalau contoh maghrib ke isyak, jamak qasar. Untuk maghrib isyak, maghrib dia tetap 3 rakaat. Ya saya. Baik, tadi masalah niat, sebab kita kena tahu dalam solat kita ada 3 rukun. Yang pertama rukun rukun apa? Kita ada rukun qauli, fa'li, ya, ni niatlah ni. Ya, qauli percakapan dalam solat. Ya, al-Fatihah, selawat ke atas Nabi. Percakapan yang kita kena sebut. Fa'li, perbuatan. Ya, jadi niat. Ya, katalah ustazah, makcik ni dah tua, tak boleh nak hafal bahasa Arab panjang-panjang. Okey, angkat takbir, niat dalam hati, sahaja aku solat. Ya, contoh kata tadi zuhur, sahaja aku solat 2 rakaat, dipendek dan dihimpunkan kepada asar kerana Allah Taala. Cukup. Kalau kata tak nak sebut jamak taqdim ni, sebab ada saya jumpa orang yang was-was tu apa, ragu-ragu. Bila baca niat dia betul ke tidak, bila baca niat baca lagi, bila baca niat baca lagi, sampai ke sudah dia angkat takbir tu sampai 30 minit. Kan tak habis-habis lagi solat. Orang yang solat tadi pun dah habis 10 minit contoh. Jadi ada perkara-perkara, perkataan yang kita boleh tinggal atau kita boleh gugurkan. Contoh tadi jamak taqdim ni, kalau tak nak sebut pun tak ada masalah. Kan, sebab kita dah tahu ketika itu kita nak solat pada waktu zuhur, pada awal waktu. Jadi waktu solat tadi niat dengan ringkas pun tak ada masalah. Ya, sahaja aku solat zuhur 2 rakaat, dipendek dan dihimpunkan kerana Allah Taala. Boleh? Boleh. Baik. Ada soalan lagi? Okey, jelas. Ya, tapi sebaik-baiknya untuk kita apa? Untuk kita tengoklah kita hafal mana yang kita boleh. Ya. Dan waktu takbir, angkat takbir tadi kita dapat niat dengan niat yang lebih yakin. Kan, sebab apa masalahnya bila kita rasa ragu-ragu, betul tak aku niat ni, betul tak ni? Kan, ada yang tertinggal tak, kita ragu-ragu. Kan? Jadi kita tengok apa perkara yang perlu kita jaga supaya dalam niat tadi menjadi niat yang baik untuk kita waktu solat. InsyaAllah ala kulli hal. Baik. Ini jamak qasar zuhur asar. Baik, ada apa-apa persoalan? Yang macam kita sebut tadi, kalau maghrib dia masih maghrib tak ada qasran lah, ya. Usalli fardhul maghribi
Salasa raka'atin majmu'an ilaihi isya jama' takdim ini lillahi ta'ala. Ya, jadi kat sini kalau maghrib usalli fardhu maghribi salasa raka'atin. Tidak perlu disebut pendek qasran, terus majmu'an ilaihi. Ya, sebab dalam salat maghrib tadi kita dah sedar dia tidak ada waktu pendek untuk maghrib. Ya, qasar adalah untuk solat yang 4 rakaat sahaja. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Boleh kita sebut sama-sama tak? Boleh Boleh, praktis insya-Allah. Kita tengok jamak qasar zuhur dan asar. Yang pertama kita nak solat pada jamak takdim pada waktu zuhur ini. Ya. Jadi kita sebut usalli fardu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asr jam'in taqdim lillahi ta'ala. Sahaja aku salat zuhur 2 rakaat dipendekkan dan dihimpunkan ke dalam asar jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Baik. Ilaihi majmu'an asrina qasran. Ya, maghrib tak ada. Kepada asar, kepada asar. Baik. Himpunkan kepada asar jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Ada apa-apa pertanyaan? Ya, sebab jamak qasar ni kita nak kena buat kan. Bila kita musafir kita nak buat. Bila kita nak musafir kita nak kena praktis. InsyaAllah. Baik, ada apa-apa persoalan berkaitan isu-isu atau masalah-masalah musafir dan sebagainya? Ya? Ataupun berkaitan tentang solat jamak dan qasar yang baru kita bincang. Ya, dia sebenarnya dia lebih mudah kan? Kalau saya pasang ni dan kita ada edarkan nota kan, jadi dalam nota tu boleh take note kan. Ya, jadi bila catat ni takut ada yang tertinggal lah. Ya, tak apa, ala kulli hal. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Sila. Sorry, kalau kita balik kampung. Okey. Alright, faham. Okay, thank you. Kan kita nak belajar ni lagi satu tadi ya, table. Terima kasih sebab ingatkan, saya pun terlupa. Apa ni? 10.40. Baik contoh kita kata jadual. Contoh ni perjalanan. Ni sebelum saya jawab soalan yang ibu tadi, kita tengok ni dulu. Nak jadikan tadi musafir tu 3 hari macam mana yang kita boleh solat jamak qasar, ya, solat memendekkan waktu. Baik, contohlah kata dalam perjalanan hari ni hari apa ni? Hari Khamis. Ya, Khamis sekarang ni ataupun kejap lagi dalam pukul 12 gitu kita nak gerak, ya, gerak keluar ataupun gerak musafir, ya. Jadi Khamis siang, ya, Khamis siang kita keluar daripada rumah kita. Jadi bila kita sampai satu tempat yang kita nak pergi tadi, contohlah perjalanan itu boleh jadikan kita musafir, ya, Kelantan ke Terengganu ke Kedah, boleh musafir. Jadi mana yang kita kata kita kira yang kita boleh qasar dan jamak tadi? Baik, pada hari Khamis ini boleh qasar jamak lah sebab kita dalam perjalanan, itu pun ada syarat. Syarat tu nanti kita bincang, ya. Dalam perjalanan, sepanjang kita perjalanan tu kita dikira musafir. Tapi dalam kita tadi kita sebut tadi apa? Mukim. Mukim tu kena 3 hari. Mana yang kita dikira bermukim? Baik, katalah hari Jumaat,
tidur hotel 1 hari 1 malam. Sabtu tidur hotel lagi 1 hari 1 malam. Ahad tidur hotel lagi 1 hari 1 malam. Hari Isnin pagi baru balik. Ya, Isnin pagi balik. Kita balik, ini kita masuk. Jadi Jumaat, Sabtu, Ahad ini dikira sebagai waktu yang dibolehkan untuk kita jamak qasar. Seandainya kan kita tengok ini pula kalau kata waktu malam. Ini Khamis, kita tahulah Khamis, ya. Keesokan hari tu kita dikira sebagai satu hari kita lah, ya. Keesokan hari tu dikira sebagai satu hari. Jadi jangan confuse pula ustazah kata 3 hari. Adakah dikira waktu perjalanan? Kan ada orang kata 3 hari, adakah hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu? Khamis, Jumaat, Sabtu. Jadi Ahad ni tak boleh qasar ke? Ya, maka waktu perjalanan pergi dan balik itu tidak dikira. Ya, yang kita kira adalah waktu kita bermukim. Ini mukim lah tadi kita dah bincang tadi, perkataan tadi mukim. Ya, menetap sehari semalam 3 hari dekat tempat tertentu. Itu kita sebut mukim. Dan dalam kulihal, kalau kata malam pula, contoh Khamis ni sampai malam. Khamis ni gerak malam daripada tadi contoh hari ni kita kata malam nanti, ya, lepas habis settle kerja semua nak balik kampung malam nanti. Jadi macam mana kita nak kira yang waktunya hari pertama tu? Hari pertama adalah hari yang keesokannya juga. Jumaat ni dikira hari keesokannya Sabtu Ahad. Ya, dikira satu hari tu, satu hari. Ya, jelas. Ya, walaupun kita kata kita nak balik esok tu. Ya, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi ini 3 hari bermukim. Okey, persoalan daripada ibu tadi, macam mana kalau tadi kita kata ustazah kata musafir ataupun dapat jamak qasar ni untuk 3 hari kan? Kita kata okey nak balik kampung, tapi tak ada niat. Ya, tak ada niat tertentu nak balik bila. Ya, sebagai contohlah ada orang yang jenisnya dia kata 3 hari je lah kita nak balik. Tapi lepas hari ketiga tu dia tambah. Baik, katalah untuk yang situasi pertama dia dah niat untuk 3 hari. Dia dah niat nak balik 3 hari. Tapi bila hari yang ketiga patutnya dia balik dah tu kan, esok tu. Tapi dia kata nak sambung. Jadi hari esok tu dia tidak boleh untuk mengerjakan jamak qasar. Maka kena buat apa? Solat tamam, solat sempurna, rakaat yang sempurna. Solat tamam ni macam kita solat biasalah. Ya, kalau maghrib 3, isyak 4, asar tidak, kita pendekkan. Ya. Kalau nak jamak pula, jamak kena ada situasi yang tertentu untuk kita boleh jamak kan. Dalam keadaan kampung, balik kampung tu tak ada situasi-situasi yang mendesak untuk kita jamak pun. Jadi kita kena solat secara tamam, solat secara sempurna. Jelas? Ya? Baik. Seandainya ni kan hari keempat tamam. Seandainya dia tidak berniat, sebab tadi kita tengok kan tadi musafir antaranya 2 marhalah, tak melakukan maksiat, tidak merayau-rayau, dia kena niat untuk bermukim pada satu tempat. Jadi kalau dia tidak berniat, dia seharusnya sebaiknya solat dalam keadaan solat tamam. Kecuali lah kata kan dia hari ni nak stay sehari je, lepas tu nak pergi tempat lain. Kemudian nak pergi tempat lain kan, ada orang macam tu kan, pergi banyak-banyak tempat sehari 2 hari kemudian pergi tempat lain, itu dikira masih musafir. Ya, masih musafir sebab dia dalam ongoing perjalanan. Ya, jelas. Itu berbeza pula dalam keadaan begitu. Yes. Dalam perjalanan tidak mengapa sebab dia proses ongoing, dia tidak berada pada satu tempat. Kita akan pergi pada tempat lain, kita keluar kan. Jadi sepanjang-panjang tu kita boleh buat jamak qasar. Ya. Sebab kita akan berjalan kan, kita akan teruskan perjalanan kan. Yes. Jadi waktu kita keluar tu kita boleh teruskan lagi. Ya, katalah okay, kita dah tahu ni 3 hari dah kat sini. Tapi kita tak balik rumah lagi. Kita nak pergi tempat lain. Ya, tempat lain tu dianggap kita masih lagi dalam perjalanan musafir. Jelas. Yang mana? Ni 3 hari ni. Ini 3 hari ni jamak qasar lah. 3 hari.
Ada rancang, yes? Solat jamak qasar, yang 4 ni yang tamam. Yang hari keempat. 3 hari tu jamak qasar, tapi katalah dia tak jadi balik. Contoh kan, ada orang macam tu kan, dah 3 hari dah elok kat kampung, best pula, minta apply cuti lain pula, tak jadi balik. Jadi dia bersambung 4 ke 5. Jadi hari yang berbaki lepas 3 tu adalah dia perlu solat sempurna. Jelas tak tu? Okey, ini berbeza. Sebab tu kita kata kalau dia dah plan untuk tinggal lebih daripada 3 hari, kena solat tamam. Maksudnya? Yes. Betul. Betul. Okey. Macam ni saya terangkan balik apa soalan macam ni gini. Dia kata, kalau kita dah niat nak balik 3 hari je, kan? So 3 hari ni kita boleh melakukan jamak qasar, melainkan ada tambahan waktu, kan? Kita nak extend, duduk lama sikit. Jadi hari yang seterusnya, sebab ini tiba-tiba, kan? Tiba-tiba. Mula-mula niat nak 3 hari, okey tak apalah. Yang 3 hari tadi jamak qasar sebab niat asalnya 3 hari nak balik. Jumaat, Sabtu, Ahad. Tiba-tiba, contohlah tiba-tiba nak sambung, kan ada cuti-cuti dan sebagainya lebih. Jadi hari yang seterusnya kena solat secara sempurna. Tapi berbeza dengan kalau dia memang niat dia dalam keadaan sebegini. Balik ni memang nak balik 7 hari. Niat dia memang awal-awal dah tahu dah bila nak balik tadi kan, balik kampung 7 hari. Jadi balik-balik tu tidak dikira sebagai jamak qasar lah. Jelas? Ya, sebab dia dah tahu dah dia nak balik ni bila, sampai bila. Ya. Kita boleh kasar ataupun sembahyang macam biasa. Hari keempat yang ini qasar tak boleh dah lah. Qasar itulah yang kita bincang sekarang ni, qasar. Sebab qasar, syarat qasar adalah musafir. Kan? Jadi bila orang yang bermukim, musafir ni dalam kitab kitab Imam Asy-Syafi'i, kitab fiqh kata orang yang bila musafir bermukim tidak lebih 3 hari. Itu maksud dia. Tadi kan kita dah bincangkan, sebab tu saya bagi dulu maksud tadi. Mukim, mastautin, musafir. Musafir orang yang perjalanan jauh lebih 2 marhalah sama dengan 81 km. Mukim maksudnya orang tu duduk tidak lebih dari 3 hari, itu bermukim. Jadi kalau dia lebih daripada hari tersebut, hari yang seterusnya kena solat tamam, solat sempurna, tidak qasar. Dan kita kata kalau jamak pun, jamak kena ada sebab kan? Kita dah bincang tadi sebab. Ya, sebab-sebab yang tertentu. Tidak boleh membiasakan solat jamak dalam kehidupan seharian kalau tidak ada apa-apa kesusahan dan kepayahan. Itu kena jelas. Jadi kita kena solat tamam ni maksudnya sempurna. Solat sempurna itu maksudnya solat macam biasa yang kita solat kat rumah kita pun. Begitu. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita boleh duduk dalam satu tempat tu dalam lebih 3 hari, maksudnya tidak ada bahaya, tidak ada mudarat, tidak ada kesukaran. Sebab kita duduk lama kat situ. Kita bukan berpindah-pindah. Itu maksudnya. Ya, jelas. Alhamdulillah ala kulli hal. Contohlah, contoh mudah, bukan je balik kampung. Contoh kata kita pergi umrah, pergi umrah. Dalam perjalanan umrah tu kita dikira musafir, perjalanan. Sebelum sampai kan dekat airport dan sebagainya, boleh untuk solat jamak dan qasar, tak ada masalah. Itu perjalanan yang kita bincang tadi yang ditanyakan. Ustazah, macam mana kalau perjalanan tak berhenti lagi? Itu kita dikira musafir. Tapi sebab kita dah tahu bila dah sampai, dah check in, masuk hotel, kita dah tahu kita duduk kat situ dah berapa hari kan? Kita umrah 7 hari, 8 hari contoh. Maka kita solat tamam. Ya, jelas. Solat sempurna. Kalau anak kata rumah kita dalam 5 hari kalau pergi terbang. Okey. 5 hari tu boleh nak jamak qasar. Kejap, maksudnya macam ni. Anak datang rumah kita, dia tahu nak datang 5 hari. 5 hari dia duduk rumah kita baru dia nak ke Mekah kan. Jadi boleh ke 5 hari tu jamak qasar. Tapi dia dah tahulah 5 hari dia nak duduk. Itu soalan saya. Okay, dia dah tahu lebih baik untuk solat tamam. Solat tamam. Sebab dia dah tahu untuk duduk sampai 5 hari. Dia nak pergi ada yang jauh lagi. Tidak, sebab dia dalam keadaan transit tu, transit sebab kita kata lebih daripada 3 hari. Katalah kalau dia duduk tu 3 hari saja, dalam 3 hari tu dia boleh jamak qasar, tidak ada masalah. Jelas.
Sebab tu transit, kalau kita tengok pun dekat airport, contoh airport international airport pun transit paling-paling sehari 2 hari. Kan dia tak ada sampai seminggu kan. Tak ada, tak tiba orang transit seminggu. Ya, jadi sehari 2 hari. Contoh, jadi sehari 2 hari transit dekat tu, dia boleh dalam 2 hari tadi untuk mengerjakan jamak qasar, tidak ada masalah. Ya, sebab dia masih lagi dalam perjalanan. Baik, jelas. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Subhanallah. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ada. Sekejap saya cek apa lagi kalau tertinggal. Subhanallah, subhanallah. Ya, ada beberapa pertanyaan, kita tengok ya sikit dalilnya. Antara yang disebutkan ya oleh Imam An-Nawawi dalam Minhaj Al-Talibin, wala yahsabu minha yawma dukhulihi wa khurujihi ala sahih. Ya, tidak dikira daripada hari tadi tu, yang kita kira-kira tadi tu, ya, 2 siang masuknya dan keluarnya. Maksudnya apa? Hari dia masuk tempat tadi dengan hari yang keluar tu tidak dikira. Yang kita kira tu 1 hari 1 malam yang kita berada pada tempat tu. Walaupun kita datang kat tempat tu malam dah, jadi kita hari yang 1 hari 1 malam tu yang keesokannya. Ya, jelas. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ya, saya. Okey, baik. Orang yang jamak qasar, dia tidak boleh berimamkan dengan orang yang solat di mukim ataupun orang yang solat tamam. Maksudnya kalau dia nak buat jamak qasar tadi, dia tadi orang yang musafir nak buat jamak qasar, dia tak boleh imam dengan orang yang solat sempurna lah. Melainkan kalau dia nak sekali solat berjemaah, dia solat sempurna lah. Tidak perlu jamak qasar. Jelas boleh solat berjemaah, tak ada masalah. Silakan. Dia nampak imam dekat masjid, maka solat sempurna waktu tu. Ya, jadi contohlah kan, kita kadang-kadang jalan-jalan nampak masjid, bang berhenti nak solat Zuhur. Jadi dia kena solat sempurna waktu tu, dia tak boleh himpunkan dengan asar. Jelas. Walaupun dalam waktu tu dia musafir, sebab dia nak solat berjemaah dengan qari'ah yang tengah solat. Jelas sebab dia kena ikutlah imam yang solat tamam. Jadi dia tak boleh menghimpunkan dengan asar. Ya, jelas. Jadi dalam perjalanan dia kena berhenti lagi untuk solat asar pula. Begitu. Ya, walaupun namanya musafir. Sorry, buat sikit. Berjemaah. Okey. Niatkan dengan sorry. Saya kat depan. Okey, niat 4 rakaat. Dan kita sambung lah. Dan aku solat bagi Zuhur 5 rakaat ni imam. Dan jamakkan dengan asar dan tahlah. Oh, tidak. Tidak. Saya pernah ada kita buat macam tu. Maksudnya? Selain kita mengikut imam. Lepas itu kita niat tambahan. Mengikut imam dulu kan. Zuhur pun mengikut imam. Lepas itu kita niat sambung niat lagi. Dan jamakkan dengan asar kan bila habis imam. Kita asing. Habis imam kita keluar. Ya. Jadi sebab tu kita tak boleh combine keseluruhan dengan orang yang solat tamam. Memang. Ya, kita tidak boleh combine keseluruhan kedua-dua solat tadi dengan orang solat tamam. Bila sudah habis dengan imam, kita keluar, kita solat ada seorang dengan asar yang 4 rakaat. Ya, sama. Ya. Kalau macam tu kita tak boleh qasar. Ya, itu kena jelaslah. Boleh jamak. Maksudnya? Asar tu boleh kasar. Niat dengan asar qasar. Asar tu boleh kasar. Zuhur tu kita ikut imam lah. Bila asar tu kasar. Asar niat dengan himpun dan pendek.
Zuhur 4 rakaat mengikut imam dan jamakkan dengan asar kerana Allah Taala. Jadi bila habis imam, kita keluar, kita niat nak asar tu apa nak kasar. 2 rakaat. Pernah saya buat lah dengan Ustaz. Baik, ya. Jadi sebab tu kita tengoklah ya, kalau dalam sebenarnya kita lihat ya, dalam hukum fiqh ni macam-macam kan ya, perbahasan daripada ulama dan sebagainya. Inilah antara kita bincang ya, kalau kita lihat antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itulah yang disebutkan. Ya. Jadi sekiranya kalau kita kata ada perkara macam tadi ya, kalau kita kata kita nak solat bersama dengan imam, kemudian keluar tu kita nak solat secara berasingan kemudian kan, sebab kita kata kita nak menggabungkan dua solat tadi, maka untuk menggabungkan package kedua-dua solat tadi kena asing lah, tidak, sebab tidak sekali dengan imam lah, maksudnya jelas. Macam mana saya terang? Ya, mula-mula ya, sebab itu kena niatkan awal lah ya. Kalau kata tadi, contoh tadi macam soalan tadi kan, ada kata dia nak solat berjemaah dengan imam tanpa dengan niat. Contoh dia niat, memang niat untuk niat dengan imam dengan niat sempurna ya. Jadi nak tak nak dia kena solat secara seterusnya lah, dia kena cari asal kemudian lah ya, jelas ya. Jadi kalau nak kata betul tadi dia kata dia nak menghimpunkan terus ya, solat yang kedua tadi, maka di awal solat tadi dia kena niat terus. Itu perbezaan dia. Ya. Kalau di awal solat tadi contoh zuhur, dia dah siap niat, hanya siap niat saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala, contoh begitu. Jadi asar nanti dia kena solat dengan sendirinya lah ya. Jadi kalau kata contoh yang pertama, yang kedua pula yang tadi puan kata, saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam dan akan digabungkan dengan asar kerana Allah Taala, maka selepas itu kita kena buat asar pula. Ya, jelas. Ya. Baik. Berbeza sebab tu dengan niat. Apa dia? Dia niat, kalau dia niat jamak dan qasar, contoh tadi kan, niat yang kedua ke? Niat yang kedua. Kalau dia niat untuk qasar, bolehlah sebab dia dalam keadaan musafir. Untuk solat asar. Tamam untuk yang pertama saja. Jadi yang kedua boleh untuk, sebab bila kita dah solat dengan sendiri tadi, kita niat yang kedua tadi jamak qasar. Boleh? Ya. Sebab kita dalam keadaan musafir, ya, dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan. Tidak ada masalah. Sebab itu kita tengok kena niat dulu. Ya, jadi kalau kata tadi dia masuk, sebab ada orang yang dia solat dengan niat tamam saja. Ya. Jadi kalau kita tahu kita nak gabungkan dah solat kedua tadi, kita kena siap-siap niat ya. Pada solat yang pertama kita niat tadi, contoh zuhur tadi, tahu dah kita nak menggabungkan dengan yang kedua. Sebab itu kita tengok syarat jamak adalah ya, kalau jamak takdim atau jamak takhir pun ya, kita kena daripada awal waktu nak menjamakkan, nak menghimpunkan tadi pun kita dah siap-siap niat untuk menghimpunkan waktu yang seterusnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang dia musafir tapi dia tidak niat menggabungkan siap-siap, jadi macam mana? Jadi yang tadi pertama tadi dia solat secara tamam, tapi yang kemudian kedua tadi dia kena niat yang baru ya, insya-Allah. Ala kulli hal. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, jadi bila kita bincang tadi kan yang berkaitan tentang musafir ya, jamak qasar, dan berkaitan tentang bermalam ya, tidak ada dalil ya tentang pensyariatan ataupun tidak ada dalil yang mengatakan berkaitan tentang kena bermalam untuk dapat jamak qasar, tidak ya. Selagi kita dikatakan musafir dalam perjalanan, ongoing dalam perjalanan tadi, kita boleh mendapat kelebihan dalam jamak dan qasar, insya-Allah. Baik. Ala kulli hal. Subhanallah. Baik, ada apa-apa pertanyaan, insya-Allah? Baik. Ya, puan-puan kat belakang.
Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Baik. Alhamdulillah ya. Cuma perbezaannya tadi kalau kita kata orang musafir yang ikut imam yang tamam atau bermukim, itu antara situasinya, ataupun ala kulli hal ya, orang yang dalam keadaan solat jamak dan qasar. Contoh kan, dia dia masuk solat, dia solat tadi dia tahu dah dia nak berhenti tu untuk jamak qasar sebenarnya. Kan tiba-tiba ada orang pas bahu dia untuk solat tamam. Macam mana keadaannya? Ada tak, pernah berlaku tak? Pernah tak? Ya. Ada apa-apa pertanyaan kat belakang tu? Macam ada bunyi-bunyi. Subhanallah. Ya. Baik, kita lihat ya dalam satu hadis sahih Bukhari, dalam sahih Al-Bukhari. Ya, kita tengok ni antara, kita rujuk sikit ya, dalam kitab, dalam riwayat sahih Al-Bukhari bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imam yu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u." Apa maksud dia? Ya, daripada Anas bin Malik, bagi Nabi menyebutkan sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, maka hendaklah bertakbir, imam rukuk hendaklah rukuk, dan apabila imam bangun, hendaklah kamu bangun. Maka dalam hadis ini disebutkan bahawa ya, boleh ya, macam tadilah kita kata ya, kalau kita tengah masuk ya, takkanlah kita nak duduk kat penjuru kan ya, kita nak solat kat penjuru, kita nak buat qasar jamak dua-dua ya, sedangkan dalam keadaan ketika itu qari'ah tengah solat berjemaah. Maka dalam hadis ini menyebutkan kita digalakkan untuk bersama dengan jemaah tadi ya, untuk dalam keadaan solat berjemaah ya, tapi cuma niat, kita kena niat ya. Ada orang yang dia lupa, dia ikut imam sebab dah terbiasa, dia lupa dan dia niat solat tamam sempurna. Dia kena niat siap-siap untuk menyangkakan bahawa sekejap lagi dia akan sambung dengan solat yang kedua. Ya, jelas ya, orang lain tengah solat sunat, dia akan solat untuk solat pada waktu yang kedua yang dia jamakkan takdim tadi ya, ala kulli hal. Begitu ya. Baik, ada apa-apa lagi? Subhanallah. Ya. Okey. Maksudnya dia contoh zuhur, dia nak buat jamak takdim atau jamak takhir? Okey. Okey, faham. Maksudnya begini sekarang ni tengah zuhur ya, dalam perjalanan lagi ya, dan tinggal berapa minit lagi untuk asar ya, sepatutnya jamak takhir lah, tapi dia terlupa untuk niat ketika itu untuk menghimpunkan pada jamak takhir ya. Ala kulli hal sebenarnya ulama kata kena niatlah pada awalnya kan, untuk dah tahu dah kita dah tak sempat niat, tapi sebab terlupa. Jadi bila sebab kita sebut dalam dasar terlupa ya, konteks yang kita tak tahu, konteks yang kita tidak boleh nak kawal dalam keadaan tersebut ya, teruskan dah masuk waktu ya, kita dah tahu dengan yakin bahawa itu solat asar, maka solatlah niat dalam keadaan itu, dalam keadaan jamak takhir ya, ala kulli hal ya. Sebab tu dalam perjalanan musafir kadang-kadang kita terleka kan, kita terlupa, terbabas dan sebagainya. Jadi ingatkan balik diri kita supaya kita sentiasa kena peka dengan waktulah ya, sebab kadang-kadang saya faham dan jelas ya, ada orang yang bila musafir pada luar negara sebagai contoh ya, waktu-waktu solatnya mungkin waktu-waktu dia berbeza dengan di Malaysia sebagai contoh kan. Jadi bila terleka, terlepas, maka dalam keadaan terlupa, dia tidak sengaja, tidak tetap mengapa ya. Jadi maka jamak takhir tadi untuk solat yang kedua tadi ya, himpunkan balik pada zuhur pada asar tadi. Wallahu a'lam ya, jelas. Baik. Siap.
Baik. Ustazah, jika hari Jumaat lelaki solat Jumaat dan dia nak solat asar kasar, macam mana nak buat? Okey, maksudnya di sini dia solat Jumaat. Okey, jelas. Dia nak solat asar kasar, macam mana nak buat? Boleh, sebab tadi kita bincangkan kan, kita boleh solat jamak sahaja, solat qasar sahaja, solat jamak dan qasar. Jadi kalau solat qasar sahaja boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi solat qasar asar tadi dalam waktu asar lah. Dalam waktu asar. Jadi bila niat solat waktu asar, usalli fardhu asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Ya, saja aku solat fardhu asar 2 rakaat kerana Allah Taala. Jadi waktu tu dia tidak menghimpunkan solat lah. Ya, jadi waktu tu dia hanya solat pada waktu asar 2 rakaat. Tapi dalam keadaan konteks tadi dia musafir. Dia musafir, tidak ada masalah. Okey. Tadi disebut qasar bukan jamak kan? Dia nak solat kasar, asar kasar. Asar qasar. Dia dah musafir. Dia sampai waktu solat Jumaat, dia solat Jumaat. Lepas tu dia nak sambung buat. Oh, sambung. Okey, baik. Faham. Okey. Saya akan tidak tunggu. Okey. Pun tidak ada masalah. Ya. Jadi macam kita bincang tadi dengan puan tadi kan, bila orang yang tadi dia solat dalam keadaan berjemaah, dalam keadaan konteks kita kata qari'ah tadi, orang yang bermukim, dia ikut dan dia sambung kemudian. Itulah, ini sama jugalah dalam konteks ini. Ya. Ala kulli hal. Ya. Jadi dia akan niat sambunglah. Ya. Doa asar. InsyaAllah. Baik. Ada apa-apa persoalan? Ustazah nak berhenti ke macam mana? Itulah, kalau ada lagi soalan kita ni, kalau tak kita boleh berhenti insya-Allah. Okey. Boleh berhenti. Okey. Baik. Alhamdulillah ala kulli hal, ya, dah 11 suku ya. Pejang celik kita dah 11 suku. Subhanallah ya, subhanallah. Alhamdulillah walhamdulillah ya, inilah ya, kita bincang berkaitan tentang solat qasar dan solat jamak ya. Subhanallah walhamdulillah ya. Baik. Jadi bila kita sebutkan tadi ya tentang ini, kita untuk kata khulasah ya, kesimpulan ataupun akhir daripada sesi perbincangan kita, subhanallah ya, solat jamak dan qasar. Jadi dalam apa-apa, kata contoh kita dalam perjalanan, kita singgah kepada satu tempat yang kita nampak orang tengah solat dan kita solat sekali, maka kita raikan dalam keadaan itu, dalam secara solat yang bersama dengan orang kata berjemaah ya, bersama dengan imam ya, maka solatlah dengan keadaan tersebut dan kemudian kita akan sambung dengan solat kita dalam keadaan kita musafir insya-Allah. Ya, ala kulli hal, terima kasih semua. Maaf salah silap, mungkin ada persoalan yang mungkin saya kurang faham ataupun sebagainya, ataupun dalam penerangan agak laju dan sebagainya. Ya, kalau ada apa-apa persoalan insya-Allah boleh ya, terus ajukan dan sebagainya. Dan saya rasa mungkinlah ya, lebih baik tadi sebab saya tak tahu ada LCD kan ya. Dia lebih baik kalau ada LCD tadi dan kita paparkan terus ya, nampak dengan jelas ya, setiap maksudnya tidak adalah masa untuk padam dan tulis banyak sangat ya. Jadi kita ala kulli hal ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada puan ibu muslimat seluruhnya. InsyaAllah ya, kita nak biar dalam fasa-fasa ini kita faham ya, ada orang yang musafir dah mula perjalanan jauh kan. Jadi dengan perkara-perkara yang kita dah bincangkan ini, moga-moga akan menjadi bekal, akan menjadi satu panduan untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah kita tutup dulu kuliah kita ya, dengan tasbih kafarah dan wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih semua tuan-puan ibu muslimat. Ya, sekiranya terdapat persoalan yang lain insya-Allah kita boleh bincang insya-Allah ya, pada masa-masa akan datang. Sekian daripada saya ya. Maaf salah silap, kekurangan dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.